皆さんこんにちは。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi dalam next video untuk chapter 5. Tapi sebelum kita start buat exercise 2 untuk chapter 5, saya nak buat revision sikit tentang apa yang kita dah cover dalam teori dalam chapter thick and thin cylinder. Sebab ada beberapa point yang menarik yang saya jumpa yang saya boleh share dengan awak. Apa yang kita nak revise sikit adalah kita tengok balik apa itu maksud hoop ataupun circumferential stress. Dalam slide yang saya tunjuk ni, dia guna hoop ataupun circumferential stress dengan simbol rho C. Kalau selama ni kita guna dia rho H kan. Rho C ni pun antara simbol lain lah untuk rho H. So kalau awak jumpa formula ni kat mana-mana, awak jangan terkejut, jangan pelik. Sebab ada banyak version. Ada yang guna rho H, ada yang guna rho C dan ada yang guna rho theta juga. Dan dalam ni dia kata rho H ataupun hoop stress directed along the tangent to the circumferences and tensile in nature. So kalau kita fikir balik kat sini, dia adalah along the tangent, sepanjang dinding silinder tu lah. Kan, dia bertindak sepanjang dinding silinder tu. Jadi disebabkan itu, dia akan menambahkan diameter. Maksudnya stress tu akan mengembangkan diameter ni. Dia akan mengembangkan diameter silinder ni. Disebabkan oleh hoop stress tadi. Kalau awak ingat, kita ada formula untuk change in diameter kan. Change in diameter. Actually yang tu adalah disebabkan oleh rho H ni. Jadi saya nak, kalau awak nampak benda tu, maknanya awak nampak overall macam mana ketiga-tiga hoop stress, longitudinal stress dengan radial stress bertindak dan apa efek dia terhadap silinder. Kalau awak nampak benda tu, insyaAllah awak akan seronok menyelesaikan masalah dalam chapter 5 ni. Dan apa formula untuk change in diameter? Kalau kita revise balik, formula untuk change in diameter adalah sama dengan PD kuasa 2 per 4TE kali dengan 2 tolak V. Ada setengah formula, dia tulis Poisson's ratio ni sebagai mu. So kalau awak jumpa formula yang pakai V pun betul, formula yang pakai mu pun betul lah. Jangan terkejut. Dua benda tu adalah benda yang sama. Okey, seterusnya kita tengok longitudinal stress. Longitudinal stress ni stress yang bertindak ke arah melintang ataupun ke arah paksi X. Kalau kita lukis silinder ni melintang lah, dia bertindak ke arah paksi X silinder tersebut. Kan? Jadi bila ada stress bertindak ke arah melintang macam ni, for sure dia akan menyebabkan kita punya silinder tadi tends to increase in length. Dia kata kat sini. The stress is directed along the length of the cylinder. Dia bertindak sepanjang silinder punya panjang tu. This is also tensile in nature and tends to increase the length. So kalau tengok kat sini, rho L tadi akan menyebabkan change in length. Which is yang ni, sebelum ni kita tak cover dalam kita punya slide theory. Saya rasa ni adalah satu yang menarik dan saya nak share dengan you all. Dan apa pula formula untuk change in length tadi? Yang ni tak ada apa lah. Yang ni dah cover dalam video itu. So just nak tulis balik formula ni dekat sini. Change in length adalah sama dengan PD per 4TE kali dengan 1 tolak 2V kali dengan L. Di mana L tu adalah panjang silinder tu lah. Okay, seterusnya saya nak share dengan you all tentang joint efficiency. Which is yang ni ada kaitan dengan exercise 2 yang kita akan bincang kejap lagi. The cylindrical cells like boiler are having two type of joint, namely longitudinal and circumferential joint. Kan? Maksudnya masa kita nak buat boiler tu, kan, di mana ujung ni ada bentuk curve sikit kan. Dia nak buat tu, dia bukan pakai besi sheet metal sekeping, lilit, welding terus, tak. Dia gabungkan beberapa keping metal
untuk jadikan dia satu silinder yang besar. Maksudnya ada dia join macam ni, ada dia join macam ni, ada diikat kat sini, ada dia rivet dekat sini, kan? Dia rivet dekat sini juga, dia rivet dekat sini, dia boleh gabungkan beberapa keping metal, beberapa keping besi untuk jadikan dia sebagai satu boiler yang besar. Kita takkan ada jumpa sekeping besi yang besar kalau dia, in case boiler tu sangat besar lah. Unless boiler tu saiz kecil, mungkin ada dia sambungkan pada satu joint saja. Tapi kalau untuk kes yang besar, kita kena pakai beberapa keping besi yang besar untuk jadikan dia satu boiler yang besar. Okey. Jadi dia kata due to the holes for the rivet, jadi disebabkan oleh rivet-rivet yang digunakan untuk gabungkan kepingan-kepingan metal tadi, the net area of the cross section decrease and hence the stresses increase. Dia kata net area of cross section decrease. Net area of cross section akan berkurang, jadi akan menambahkan lagi stres pada sambungan-sambungan metal tadi. Okey, disebabkan inilah wujudnya joint efficiency. Kan, joint efficiency ni wujud apabila ada join pada kepingan-kepingan metal tadi lah. Dan if the efficiency of the joints are known, the stress can be calculated as follow. Jadi dia kata kalau efisiensi joint ni kita dapat tahu, sejauh mana, sebagus mana efisiensi dia, maka kita boleh kira dia punya rho C dengan rho L balik. Kan? Kalau sebelum ni yang kita kira rho C dengan rho L dalam formula sebelum ni, kita anggap efisiensi dia adalah 100%. Kita anggap efisiensi dia adalah 100%. So kita anggap tak ada failure, tak ada sebab kecacatan pada dia punya joints. Tapi untuk kes ni, kalau kita ambil kira efisiensi pada joint-joint tu, kita kena guna formula lain dah. Dan untuk rho C ataupun rho H kat sini, formula dia adalah PD per 2T kali dengan efisiensi longitudinal kat sini. Kalau kita tengok dekat sini, kita panggil simbol tu sebagai N. Dia ada nama panggilan lain, tapi kita panggil dia, nak senang kita panggil dia sebagai NL. Kenapa untuk rho C ataupun rho H kita tak guna NH juga kat sini? Kenapa kita guna NL? Sebab, yang ni saya nak beritahu. Sebab rho C menyebabkan perubahan pada diameter. Kalau awak ingat dalam slide sebelum ni yang saya share, yang awal-awal tadi, dia menyebabkan perubahan kepada diameter kan. Rho C ni bertindak menyebabkan diameter ni berkembang. Bila diameter ni berkembang, dia for sure dia akan menyebabkan join yang melintang. Join yang melintang ni, let's say dia melintang macam ni. Let's say crack. Kan dia akan crack kat sini. Sebab dia kembang sepanjang diameter. Tapi terbalik pula untuk rho L bertindak di sepanjang silinder ni. Di sepanjang paksi melintang silinder ni. Kan? Jadi di sepanjang paksi melintang ni dia akan menyebabkan stres pada join yang menegak pula. Kan? Join yang menegak ni. Sebab kita tarik ke arah melintang. Bila kita tarik ke arah melintang, yang join menegak ni yang akan tend to crack. Jadi kita kena ambil kira dia punya NH ataupun NC untuk kes rho L. Dia terbalik. Jadi make sure kalau nak kira yang ni, awak jangan terbalik, jangan pergi letak NH kat sini. Untuk rho H, kita kena masukkan dalam formula NL. Dan untuk rho L, dalam formula kita guna NH. Sebab yang saya cerita tadi lah kat atas ni. Untuk tengok gambar rajah yang lagi detail, kita tengok dalam slide ni. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah longitudinal rivet. Rivet yang melintang. Longitudinal rivet. Yang ni dengan yang ni. Dan yang ni adalah circumferential rivet yang menegak ni. Yang di sepanjang diameter silinder. Kan, kalau awak tengok kat sini, awak akan tahulah. Kan? Di mana kat sini rho L akan menyebabkan perubahan panjang silinder tadi yang kita share awal-awal tadi.
Bila berlakunya perubahan panjang, maka join yang menegak ni akan tend to crack dan sebagainya lah. So kita kena ambil kira circumferential revert untuk kes rho L ataupun NH ataupun NC kat sini kita panggil. Dan untuk kes rho H, di mana rho H akan menyebabkan diameter ni kembang, kan? Rho H ni akan menyebabkan diameter ni kembang. Kita kena ambil kira yang melintang. Yang melintang ni akan terkesan akibat daripada rho H ni. So sebab tu dalam formula kita tadi rho H kita ambil kira NL, tapi dalam rho L kita ambil kira NC ataupun NH. Okey, bila kita dah faham yang ni, baru kita boleh selesaikan example 2. Okey, sekarang baru kita tengok example 2 dalam kita punya slide sebelum ni. Dia kata, a cylinder has internal diameter of 230 mm, 5 mm thick, and 1 meter long. Change in internal volume by 12 times 10 to the power of minus 6 meter cubic when filled with a liquid at pressure P. Jadi nilai P dia tak bagi, nilai pressure dia bagi sebagai P. Jadi mungkin yang ni kita kena cari dulu kemudian. Dan if E adalah sama dengan 200 giganewton per meter kuasa 2 and V ataupun Poisson ratio adalah sama dengan 0.25, and assuming rigid end plate, dia adalah rigid end plate, dia suruh kita cari value of hoop and longitudinal stress. Yang ni sebenarnya soalan ni bersambung. Dia suruh cari nilai hoop and longitudinal stress if, dia bersambung kat sini, dia tak ada A dengan B. If joint efficiencies of 45% untuk hoop dan 85% untuk longitudinal are assumed. Jadi awak ingat lagi tak tadi? Yang ni apa? Untuk hoop dia adalah NH. Dan untuk yang ni longitudinal dia adalah NL. Jadi yang ni kena ingat. Kita kena guna kemudian. Dia kat mana? Okey, jom kita selesaikan masalah ni. Okey, first kali macam biasa kita keluarkan segala maklumat dalam soalan. Kita tulis balik. Supaya nanti bila kita nak selesaikan masalah, kita tak payah tengok soalan balik. Kita just refer kita punya summary sahaja pada jawapan kita. So mula-mula sekali dia kata cylinder has internal diameter of 250 mm. So internal diameter adalah D kecil sama dengan 230 mm sama dengan 0.23 meter. Sebenarnya awak boleh juga guna milimeter dalam nak menyelesaikan masalah, kan? Tapi kalau awak guna 230 mm, semua awak kena guna mm. Jangan tukar kepada meter. Dan seterusnya dia bagi nilai T sama dengan 5 mm sama dengan 0.005 meter. Dan change in internal volume, dV, change in internal volume dia adalah sama dengan 12.0 kali 10 kuasa negatif 6 meter kubik. P dia dibagi nilai dia sama dengan P, E sama dengan 200 giganewton per meter square sama dengan 200 kali 10 kuasa 9 Newton per meter square. Dan dibagi lagi dekat situ nilai V ataupun Poisson ratio adalah sama dengan 0.25, which is yang ni kadang-kadang kita boleh tulis sebagai mu juga. Kita kira rho H dulu sebab dia nak suruh cari hoop and longitudinal stress dulu, kan. Walaupun dia kata ada joint efficiency, tapi tak apa, kita kira rho H dengan rho L dulu yang biasa sebelum kita ambil kira dia punya joint efficiencies. So rho H, apa formula dia? Sama dengan PD per 2T. So sekarang diameter kita dah ada, T pun kita dah ada, nilai P ni kita tak tahu, kan? Sebab nilai P dia bagi sama dengan P. So kita kena kira dulu berapa P tu, barulah kita boleh kira rho H ni. So macam mana kita nak kira P tu?
Dia ada bagi, kalau awak perasan, dV ni, change in volume, nilai dia adalah sama dengan 12 kali 10 kuasa negatif 6. So daripada situ kita terbalikkan formula tu, barulah kita dapat cari nilai P. So formula untuk change in volume, kalau awak tengok balik dalam slide kita kan, change in volume dV sama dengan PD per 4TE kali dengan 5/4V kali dengan V. Ini V besar. V besar ni bukan V kecil yang kat dalam ni, bukan yang kat dalam, dia tak sama. Yang V besar ni kalau awak tengok balik dalam kita punya slide yang summary untuk semua formula tu, dia adalah volume, which is dalam case ni dia adalah volume silinder tu lah. So ada tak nilai volume of cylinder dibagi kat atas ni ataupun dalam soalan tadi? Tak ada. Jadi sebelum kita dapat selesaikan benda ni, kita kena cari dulu volume of cylinder. Yang ni kita tak cover dalam chapter 5, tapi ia adalah common sense yang awak dah belajar sebelum ni, awak kena apply balik kat sini. So awak kena tahu juga benda ni. So apa formula untuk volume of cylinder? Ini cylinder. Kita punya volume dia adalah sama dengan luas permukaan kali dengan panjang. Apa formula untuk luas permukaan bulatan? Biasa luas permukaan bulatan adalah sama dengan pi J kuasa 2. Kalau belajar sebelum ni kan, ataupun kita boleh tulis sebagai pi R squared. Kan? Tapi kita tak ada nilai radius kat atas ni. Dia tak bagi nilai radius untuk silinder tu. Dia hanya bagi nilai diameter. Awak boleh convert diameter tu D sama dengan 2R. Kan? Ataupun untuk masukkan kat atas tu, kita boleh masukkan dalam R tu, R sama dengan D per 2. Awak boleh kira siap-siap. 0.23. Kalau kat sini dia bagi 0.23 meter, kita boleh bahagi 2. Terus, dan masukkan dalam formula. So, formula untuk volume of cylinder adalah sama dengan V sama dengan pi R square kali dengan length. Jadi disebabkan dia tak bagi nilai R, kita gantikan R dalam sebutan D sama dengan pi. R tu adalah kita ganti sebagai D per 2 kuasa 2 kali dengan L. So dekat sini kita akan dapat pi D kuasa 2 per 4 kali dengan L. So dia adalah sama dengan pi D 0.23 kuasa 2 bahagi dengan 4. Panjang dia kita dapat tahu tadi adalah sama dengan, okey kita tak tulis lagi. Dalam soalan tadi dia ada bagi tahu panjang dia L sama dengan 1 meter. Panjang dekat sini kita gantikan kali dengan 1. So daripada sini kalau kita kira, kita akan dapat nilai V adalah sama dengan 0.0416 meter kubik. Kita dah dapat nilai V untuk silinder ni, barulah kita masuk dalam formula change of volume kat atas tu. So dV, kita tahu dV kat atas tu dia dah bagi nilai dia kan, sama dengan 12 kali 10 kuasa negatif 6. Sama dengan, kita masukkan balik formula atas ni, PD per 4TE kali 5/4V kali dengan V besar, iaitu volume tadi. So, kita masukkan apa maklumat yang dibagi dekat dalam soalan kita. P adalah sama dengan P. Diameter tadi adalah 0.23 bahagi dengan 4. Thickness, kita masukkan nilai thickness adalah 0.005 dan nilai E adalah sama dengan 200 kali 10 kuasa 9 kali dengan 5/4. V dia adalah 0.25 kali dengan volume yang kita dapat tadi 0.0416. So dekat sini
kita kira benda ni dan kita bawa P belah sana, kita akan dapat P sama dengan 12 kali 10 kuasa negatif 6 kali dengan 4 kali 0.005 kali dengan 200 kali dengan 10 kuasa 9. Sebab yang belah sini akan jadi naik kat sini, dia akan jadi kali. Di kat sini bahagi, dia akan naik jadi kali. And then bahagi dengan 0.23 kali dengan 5 tolak 4 0.25 kali dengan 0.0416. So kalau awak tekan kalkulator, selesaikan masalah ini, ataupun saya cadangkan awak selesaikan satu-satu. Okey, awak kira belah atas dulu. 12 kali 10 kuasa negatif 6 kali dengan 4 kali dengan 005 kali dengan 200 kali 10 kuasa 9. Tekan dulu. Awak akan dapat kat sini berapa per, yang tekan yang bawah pula berapa, dapat jawapan dia, barulah awak kira lagi sekali yang ni bahagi dengan yang ni. Barulah kita boleh elakkan careless mistake untuk kurungan-kurungan kat bawah ni. Kalau tak, takut yang bahagi ni akan jadi kali. So awak tekan kalkulator, yang ni awak akan dapat sama dengan 1.25 kali 10 kuasa 6 Newton per meter kuasa 2, ataupun Newton per meter kuasa 2 tu juga kita boleh tukar kepada Pascal, dan 10 kuasa 6 kita akan tukar kepada Mega. Jadi 1.25 Mega Pascal jawapan dia. So barulah kita dapat nilai P. Dah dapat nilai P, baru kita boleh kira yang lain. So kita tulis kat atas ni 1.25 kali 10 kuasa 6 Pascal. Kita tukar Mega tu siap-siap kepada 10 kuasa 6 supaya nanti senang kita nak tengok. Dan barulah kita boleh kira rho H. So let's calculate rho H tu. Apa formula untuk rho H? Tadi kita dah tulis kat atas ni, rho H sama dengan PD per 2T. Jadi dia adalah PD per 2T sama dengan P, kita baru je dapat tadi, 1.25 kali 10 kuasa 6 kali dengan diameter dia 0.23 bahagi dengan 2 kali dengan ketebalan adalah 0.005. So kat sini kita akan dapat rho H dia sama dengan 28.75 kali 10 kuasa 6 Newton per meter square. Ataupun kita boleh tukar 10 kuasa 6 tu kepada Mega, Newton per meter square kepada Pascal. So dia akan jadi 28.75 Mega Pascal. Seterusnya kita kira rho L pula. Rho L sama dengan PD per 4T. Jadi masukkan nilai P, kita gantikan 1.25 kali 10 kuasa 6 kali dengan D 0.23 bahagi dengan 4 kali 0.005. Dia beza dekat 4T dengan 2T je untuk rho H dengan rho L ni. Jadi jangan silap, hafal lah. Okey, yang ni kalau awak kira, awak akan dapat jawapan dia sama dengan 14.38 kali 10 kuasa 6 Newton per meter kuasa 2, ataupun sama dengan 14.38 megapascal. Okey, kita sudah selesaikan yang bahagian A. So sekarang kita nak cari yang B pula. Yang B ada kaitan dengan slide yang saya share awal-awal tadi. Kita kena ambil kira nilai NL dengan NH. So apa formula untuk nak cari rho H kalau ada NL dengan NH tadi? Okey, so formula dia, kalau ada joint efficiency, if joint efficiencies exist, di mana joint efficiencies untuk NH sama dengan 45% dan NL sama dengan 85%. Formula untuk rho H adalah sama dengan
PD per 2T juga macam biasa, tapi kita kena tambah satu lagi dekat bawah ni, NL. Ingat tadi kan, untuk row H kita pakai NL. Disebabkan dia formula yang kat depan ni adalah sama je dengan yang kat atas, tinggal lagi kita tambah NL sahaja. Jadi yang ni adalah sama dengan row H kat atas. Kita boleh simplifykan formula ni dia jadi row H bahagi dengan NL. Cuma kat sini kita kena tulis row H yang ada joint efficiencies. So kita masukkan nilai yang kat atas tu balik. Row H kita dapat 28.75 kali dengan 10 kuasa 6 bahagi dengan NL kita dapat dalam soalan adalah 85% ataupun kita tukar jadi 0.85. Kat sini kita akan dapat jawapan row H untuk kes yang ada joint efficiencies sama dengan 33.83 kali 10 kuasa 6 Newton per meter kuasa 2 ataupun kita boleh tukar jadi 33.83 megapascal. Okey, settle yang ni. Kita kira pula row L yang ada joint efficiencies. Jadi dia adalah sama dengan PD per 4T macam biasa, yang macam formula kat atas, kali dengan N terbalik kan. Kalau row L kita kena kali dengan NH. Jadi yang ni juga kita boleh buat macam kat atas, sama dengan row L yang kat atas bahagi dengan NH. So masukkan nilai kat atas tu, kita dapat row L kat atas ni sama dengan 14.38 kali 10 kuasa 6 bahagi dengan NH adalah sama dengan 0.45. So kita akan dapat jawapan kat sini 31.94 kali 10 kuasa 6 Newton per meter square ataupun sama dengan 31.94 megapascal. Jadi ini adalah jawapan akhir untuk row H dengan row L yang ada efisiensi semacam dalam soalan ni. Jadi untuk exercise ni ada benda baru yang kita dah belajar, iaitu joint efficiencies kan. Dan dalam slide-slide teori sebelum ni dia tak ada cerita pasal joint efficiencies ni. That's why saya cover tambah lagi sikit slide teori di awal tadi supaya kita nampak macam mana nak selesaikan masalah row H dengan row L bila ada joint efficiencies, which is yang ni lagi real, di mana dalam dunia engineering yang sebenar memang kita kena ambil kira joint efficiencies ni untuk kira dia punya row H dengan row L, supaya kita tak ambil ringan tentang joint yang dibuat semasa nak buat boiler tu kan. In case kalau masa buat boiler tu dia punya kerja sangat lemah dan efisiensi dia sangatlah rendah, akan menyebabkan failure. Sedangkan kita kira efisiensi tu 100%, tapi efisiensi yang sebenar adalah sangat kurang. Bila kita salah bajet, dia akan menyebabkan failure lah, sehingga boleh menyebabkan boiler tu pecah, leaking dan sebagainya. Okey, ini sahaja untuk exercise kali ini. Saya harap awak faham dengan apa yang kita dah bincangkan. Kita jumpa lagi dalam next video, which is kita akan bincangkan tentang tick cylinder pula. 今日の勉強はここまでです。お疲れ様でした。